Bila kita bercakap soal bencana alam ataupun bencana apa sekalipun, dia akan melibatkan isu ada dua persepsi. Setengah pihak kata ini musibah, setengah pihak kata inilah bala hukuman Tuhan. Kadang-kadang perkara ini berlaku pertikaian. Setengah orang kata pembalakan itu membahayakan haiwan, setengah kata haiwan juga suka kepada pembalakan. Jadi pandangan-pandangan yang banyak begini ini menimbulkan khilaf. Jadi kita minta Dr. Zaimi untuk jawab dan terus menggulungkan forum kita dalam masa yang terhad. Dipersilakan Dr. Baik, terima kasih Ustaz Ahmad. Ini benda yang saya dulu ada tulis juga, iaitu bila jatuh saja, bila berlaku saja musibah, bila berlaku saja bencana alam, maka sebahagian akan kata ini benda yang biasa. Memang bulan 12 adalah musim hujan. Jadi bila musim hujan, Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan hujan banyak. Jadi dia kata ini hanya sekadar fenomena alam, bukan bencana. Sebahagian pula kata tak, yang ni bala sebabkan dosa kita. Ada juga yang kata tak, kalau kat negeri saya banjir, itu adalah ujian Tuhan, kerana ni negeri ulama. Tapi kalau negeri orang, itu adalah bencana pada muka hamba. Jadi kita nak mari pada satu kaedah. Bila tengok kepada apa saja kerosakan yang berlaku, kesusahan yang berlaku, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala kata zaharal fasad, zaharal fasadu fil ardi fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah berlaku, telah terzahir kerosakan di darat dan di laut dengan apa yang dilakukan oleh tangan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dalam ayat ni kerosakan yang berlaku itu adalah disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Tetapi kalau di sana kita ada juga tengok hadis Nabi SAW, Nabi SAW menyebutkan tentang asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Kama qala, Nabi mengatakan orang yang paling dahsyat yang akan diuji oleh Allah dengan kesukaran ialah para anbiya. Dan kemudian orang yang paling kuat mengikutinya, kemudian orang yang berikutnya. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Tirmizi, Nabi SAW kata, Nabi SAW hadis yang panjang, tapi di hujung Nabi kata, in kana fi dinihi salba ishtadda bala'uh. Kalaulah di dalam agamanya itu ada kekuatan, Allah Ta'ala akan kuatkan ujian kepadanya. Jadi kalau kita tengok dalam hadis, dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada mention bencana yang turun, balasan yang turun, kesusahan yang turun ada disebabkan oleh dosa manusia. Dan juga ada yang Allah Ta'ala turunkan untuk ujian pada manusia. Oleh kerana itulah Al-Imam Al-Qurtubi, Ikrimah dan juga Al-Imam Al-Baydawi ada menyebutkan, dia kata memang ada sebahagian daripada bencana yang turun disebabkan oleh kerana dosa manusia. Dan ada juga yang turun disebabkan oleh kerana Allah Ta'ala nak mengangkat darjat antara di kalangan manusia. Jadi macam mana kita nak tengok? Bila kita nak berinteraksi dengan benda ni, mana-mana bencana yang memang dah berlaku di zaman penurunan wahyu. Umpamanya Al-Quran bagi tahu yang ni diturunkan kepada kaum ni sebagai balasan kepada mereka, kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun dan sebagainya. Kita kena kata yang ni memang bencana lah. Memang Allah Ta'ala turunkan azab kepada mereka disebabkan oleh kerana dosa mereka. Mana satu yang turun nas bagi tahu bahawasanya ia adalah untuk meningkatkan darjat orang-orang yang beriman, kan? Maka yang ni kita kena akui. Tapi bila tengok zaman ni, kita tak ada dalil yang jelas. Kita tak boleh kata ini confirm disebabkan oleh, baru ni kan banjir kan, dekat Shah Alam banjir, dekat Pahang banjir, dekat Kelantan pun ada banjir. Jadi sebahagian daripada kita kadang-kadang bila banjir je, dia kata ini dosa sebab tak rapat saf. Dia dah jadi macam wakil kepada Allah untuk bagi tahu confirm. Ini adalah rajmun bil ghaib. Ini merupakan satu perkara yang kita kata memastikan sesuatu perkara gaib sedangkan tidak ada dalil pada ini. Satu kezaliman lah. Mana dia tahu sebab tak rapat saf, kan? Mana dia tahu sebab tak rapat saf Tuhan turunkan bala, sedangkan mungkin ada juga dosa lain yang lebih dahsyat daripada tu, kan? Kalau tak rapat saf, orang kata apa, tak rapat saf menyebabkan bencana turun, kan? Sedangkan apa yang kita buat itu berdasarkan kepada ijtihad. Kalau salah ijtihad itu pun Nabi SAW memberitahu orang yang tersalah dalam ijtihad akan dapat satu pahala, kan? Tapi ada juga memang dia jadikan modal lah, terutamanya golongan yang anti-vaksin ni. Apa saja dia akan jadikan modal. Tapi tak apalah, mudah-mudahan perlis insya-Allah kita akan
kita dah rapatkan sejadah, nanti kita akan tengok macam manalah. Kalau boleh, mufti akan memberikan panduan yang berikutnya.